Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kamu semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah hari ini kita nak sambung tentang bacaan bidang Al-Quran, hukum bacaan iqlab. Pendidikan Islam bidang Al-Quran dalam hukum bacaan iqlab. InsyaAllah sebelum itu mari kita angkat tangan dan baca doa bersama-sama Upin dan Ipin bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita nak belajar tentang hukum bacaan iqlab. Sebutan dia ialah iqlab. Alif, qaf, lam alif, ba. Alif, qaf, lam alif, ba. Sebutan ni iqlab. Ataupun dalam ejaan Rumi bahasa Melayu, I, qaf, la, L, A, B. Iqlab. Baik, apa itu iqlab? Iqlab ini ialah nun mati, nun yang bertanda mati ataupun nun tu tidak bertanda apa-apa di atas ataupun kita sebut sebagai nun kosong. Nun mati atau nun kosong ataupun nun mati ataupun tanwin. Tanwin tu apa? Yang berbaris dua di atas, dua di bawah dan dua di hadapan. Okey, tanwin tu ialah dua baris atas, dua baris bawah dan dua baris depan. Apabila nun mati atau tanwin ini bertemu dengan ba, kita panggil dia sebagai iqlab. Jadi sekali lagi, apa itu iqlab? Iaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita tengok contoh nun mati ataupun tanwin, bila bertemu dengan huruf ba, kita panggil dia sebagai iqlab. Sila lihat gambar contoh yang diberikan, iaitu yang bertanda merah, nun mati bertemu dengan ba. Bila nun mati bertemu dengan ba, kita sebut sebagai iqlab. Okay, nun mati bertemu ba, kita sebut sebagai iqlab. Tengok contoh yang kedua. Ya, apakah lagi iqlab yang terkandung di dalam kalimah yang diberikan? Iaitu nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba, kita panggil sebagai iqlab. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Dalam paparan ini pula ialah tidak ditemui huruf nun mati tetapi dia ada huruf tanwin ataupun tanwin itu sudah digantikan dengan mim. Okey. Jadi kita tengok di manakah tanda iqlab dia. Bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba. Dia akan dipanggil sebagai iqlab. Tengok contoh yang terakhir. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Di manakah iqlab yang terkandung? Ya. Nun mati bertemu ataupun tanwin bertemu dengan ba. Baik, di situ apa yang terjadi? Kita tengok apakah tanda-tandanya. Yang pertama kita belajar tadi iaitu nama hukum dia. Apakah nama dia? Hukum iqlab. Apakah tanda dia? Nun mati ataupun syarat dia nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan apa lagi tandanya yang lagi senang kita nak belajar? Sebelum ni tadi saya dah sebut nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi ingat, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ba, dia akan ditulis dengan mim kecil. Ingat, mim kecil ni akan berada di atas nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Baik, kita tengok contoh yang diberikan sebentar tadi sama juga, iaitu nun mati bertemu dengan ba, diwakilkan, dimasukkan huruf mim kecil di atasnya. Huruf mim kecil. Itu adalah iqlab. Mim kecil itu sebagai tanda dia iqlab.
Okey, syarat dia ialah nun mati bertemu ba, tanda dia ada huruf mim kecil. Kita tengok contoh yang kedua. Di mana mim kecil? Nun mati bertemu dengan ba, ada mim kecil di atasnya. Itu pun sebagai iqlab. Baik, tengok contoh yang ketiga. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, dimasukkan huruf mim kecil. Jadi di mana huruf mim kecil yang terkandung? Ya. Di tengah ayat itu ada mim kecil, jadi itu adalah tanwin bertemu dengan ba. Dimasukkan huruf mim kecil, kita panggil sebagai iqlab. Sebagai iqlab. Baik, kita tengok contoh yang keempat. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, dimasukkan mim kecil. Di mana kedudukan mim kecil di sini? Ya, juga di tengah-tengah ayat. Mim kecil tu. Jadi dia adalah hukum iqlab. Hukum iqlab. Baik. Jadi yang pertama kita dah tahu nama dia. Nama dia iqlab. Yang kedua kita dah tahu apakah syaratnya. Syaratnya ialah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan tanda dia apa juga? Tanda dia ialah ada huruf mim kecil. Yang ketiga, kita nak tahu bagaimana nak membacanya. Bagaimanakah kita hendak membaca hukum iqlab? Baik. Yang pertama, bunyi nun tu kita tukarkan menjadi huruf mim. Jadi kalau nun mulut kita tidak, bibir kita tidak bertemu. Tetapi kalau mim, bertemu bibir. Jadi bunyi nun tersebut ditukar kepada mim. Kemudian bunyi mim itu kita nipiskan. Nipiskan bunyi mim tu, yang mim kecil itu. Dan yang terakhir kita mesti dengungkan dia menjadi 2 harakat. Dengungkan dia menjadi 2 harakat. Baik, kita tengok sekali lagi. Jadi apakah tanda dia? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Dipanggil sebagai iqlab. Tengok gambar rajah, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi ingat apa yang digantikan di situ diletakkan? Diletakkan huruf mim kecil. Bagus. Diletakkan huruf mim kecil bagi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ba. Okey, dan yang ketiga, bagaimana kita nak membaca hukum iqlab? Sebelum tu cuba anda perhatikan di manakah iqlab yang terkandung dalam keempat-empat ayat ini. Ya, yang bertanda mim kecil itu ialah iqlab. Baik, bagi tanwin yang bertemu dengan nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Dimasukkan huruf mim kecil. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak baca dah? Seperti yang saya ulang. Bagaimana nak membaca dia? Bunyi nun itu digantikan dengan bunyi mim, dirapatkan bibir, dan didengungkan 2 harakat. Jadi cuba anda ikut bacaan saya. Yang pertama, mim baqliha. Sekali lagi, mim baqliha. Sekali lagi, mim baqliha. Baik, itu bacaan yang pertama. Kita tengok bacaan iqlab yang kedua. La yumbazanna. Sekali lagi. La yumbazanna. Sekali lagi. La yumbazanna. Baik. Mari kita tengok contoh ayat yang ketiga bagi tanda iqlab. Ikut bacaan saya. Yauma idzin bi jahannam. Sekali lagi. Yauma idzin bi jahannam. Sekali lagi.
Yawma idzin bi jahannam. Bagus. Sekarang ayat yang keempat, sama juga bunyi nun mati atau tanwin itu kita tukar kepada bunyi mim, dirapatkan bibir, dipiskan bunyi dia, dengung 2 harakat. Ikut, dengar dan ikut bacaan saya. Lanasfa'an bin nasiyah. Sekali lagi. Lanasfa'an bin nasiyah. Sekali lagi. Lanasfa'an bin nasiyah. Baik, cuba anda perhatikan ayat 1 dan ayat 2, iaitu nun mati. Nun mati bertemu dengan ba. Manakala ayat yang ketiga dan keempat, iaitu tanwin, bertemu dengan ba. Jadi tanwin itu baris yang asalnya berdua baris sudah menjadi satu baris dan ditambahkan dengan huruf mim kecil. Jadi untuk memudahkan anda semua, ingat bila bertemu, bila jumpa dengan mim kecil, dia automatik disebut sebagai iqlab. Kita sebut dia sebagai iqlab. Baik, kita ulang sekali lagi. Ingat, yang pertama, apa nama hukum yang kita belajar hari ini? Iaitu hukum iqlab. Siapakah nama dia? Hukum iqlab. Hukum iqlab. I-Q-L-A-B ataupun alif, qaf, lam alif, ba, iqlab. Yang kedua, apakah tanda dia? Tanda dia apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi dia ada bertanda mim kecil, mim kecil semasa nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, dimasukkan mim kecil. Jadi bagaimana membaca dia? Ingat sekali lagi, bagaimana membaca dia? Iaitu bunyi nun tukar kepada bunyi mim, dirapatkan bibir dan didengungkan 2 harakat. Nun tukar kepada mim, nipiskan bunyi mim, rapatkan bibir dan kita dengungkan 2 harakat. Jadi itu tentang hukum bacaan iqlab yang kita pelajari pada hari ini. Iaitu sekali lagi pastikan anda ingat nama dia, siapakah namanya? Namanya hukum iqlab. Apakah tandanya, syarat-syaratnya? Nun mati bertemu dengan ba atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan ada mim kecil. Dan yang ketiga, bagaimana nak membacanya? Iaitu dengan menukarkan bunyi nun tu kepada mim. Jadi kita kena rapatkan bibir mulut kita. Nipiskan bunyi mim dan kita dengungkan sebanyak 2 harakat. Contoh dia, min baqaliha la yumbazanna yawma idzin bi jahannam lanasfa'an bin nasiyah. Jadi ingat 3 perkara ini seperti yang saya ulang sebentar tadi, dan berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan hukum bacaan iqlab. Pada sesi kali ini kita sudah berakhir dengan hukum bacaan iqlab. Jadi insyaAllah anda boleh mengulang kaji dan jangan lupa buat latihan yang disediakan dalam buku aktiviti pendidikan Islam. Jadi rujuk-rujuk selalu buku teks dan buku aktiviti untuk meningkatkan kefahaman kita tentang hukum bacaan iqlab. Itu saja daripada saya untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.